Okay, jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 18, 19, 20, tu 22. 22 lagi 2 orang tak masuk. Kalau kita ada 24 orang. Apa tu, airdrop ni sampai bila? Sampai hari ni ke? Hari ni ke lah airdrop? Airdrop minggu ni lah. Minggu ni. Esok boleh lagi? Sebab kata boleh lagi. Oh, boleh lagi jadi sekarang 24, kita lagi satu kekosongan kuota 25. Okay, baik, tak apa. Okay, ada pelajar baru juga. Ada 2, 3 orang, 3, 4 orang juga ni. 3, 4, 5 orang. 1, 2, 3, 4 orang pelajar baru. 4 orang pelajar baru. Ada yang drop. Okay, ada drop sebab hari tu 25 orang. Okay, ada yang drop juga. Okay, baik. Kita nak mulakan dengan apa hari ni? Hari ni kita mulakan dengan perkenalkan diri lah. Kita sambung. Yang hari tu yang berhutang suara dengan saya. Lepas tu kita sambung dengan pelajar yang baru masuk lah. Kemudian kita akan pergi satu persatu lah. Lepas tu saya lupa hari tu nak suruh buka kamera perkenalkan diri saja tapi mukanya tak kenal Okey, baik. Boleh tak saya nak mulakan dengan Fakih? Fakih ada hari ni? Fakih berhutang ada Fakih berhutang suara dengan saya hari tu. Bagi tahu nama, panggilan, nak panggil apa, daripada mana, semester ke berapa, program apa, dan kenapa pilih kursus ni Okey, baik Doktor. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fakih bin Abdul Razak. Fakih boleh tak buka cam? Oh, buka cam tak. Kalau tak kena denda diri atas kursi. Kalau tidak kena denda berdiri atas kursi Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fakih bin Abdul Razak. Saya daripada SEM 7, kos Pentadbiran Muamalat. Berasal daripada Ipoh Perak. Dan sebab saya ambil kos ni adalah sebab saya ingin menambah ilmu saya tentang macam mana nak menulis. Macam mana nak lakukan penulisan dengan cara yang betul lah. Betul Okey, bagus Nak panggil apa? Fakih lah Fakih. Okey. Fakih, hari tu saya terlupa Hari tu saya ada tanya sekolah mana. Fakih ada tarik sekolah apa SKPPH. Pasukan Polis Kintan. Ulu Kintar. Ulu Kintar. Rumah kat mana? Lupa pula dah. Rumah sekarang ni saya duduk dekat Kinding. Dulu saya duduk dekat dalam camp polis tu. Oh, ayah ayah polis Ya, polis. Lepas tu ayah dah pension dah? Belum lagi, tapi dah start duduk luar. Lagi setahun ni pension. Duduk dalam tu Berapa lama duduk dalam camp tu? Start daripada lahir ke duduk dalam camp tu. Oh, lamanya Saya tahun 2004, 2005 saya ada ke dalam camp tu. 2005 umur berapa? 25, umur sekolah rendah rasanya saya. Sekolah rendah Saya adalah masuk dalam tu 2005 betul lah. Okey. Baik, panggil Fakih lah Okey, baik, terima kasih Fakih. Sama. Terima kasih. Baik, seterusnya saya persilakan Zarifah ada tak? Zarifah Balqis ada tak? Saya ada. Zarifah Balqis pergi mana hari tu? Hari tu JKPS. JKPS Inasis mana ni? Inasis TM. Oh, TM. Okay. Okay, so Assalamualaikum, selamat pagi semua. Nama saya Nur Zarifah Balqis binti Zaidi, boleh panggil saya Zarifah. Saya merupakan pelajar semester ke-6 dan mengambil kos International Affairs Management INTA. Okay. Dan Nisrina dah masuk ke? Tu Nisrina dah masuk dah. Dah masuk dah lagi seorang Intaf apa? Akmal mana? 3 orang ni geng ke? Bolehlah kata macam tu.
Jadi tiga-tiga orang ni at kelas ni sama-sama. Ya betul. Kemal pergi mana? Message dia. Okey. Okay, kenapa ambil subjek ni? Sebab sebelum ni saya dah ambil yang English punya, yang EP3 dengan EPC, macam mana nak tulis in English, cara penulisan surat apa semua in English kan. So macam ambil intro to writing ni sebab nak belajar yang BM pula lah, so that boleh refresh balik daripada SPM punya tu. Oh, wow, lama tu SPM ni Okay, nak panggil apa ni? Boleh panggil saya Zarifah. Oh, Zarifah bukan Balkis panggil Zarifah. Ya. Panggil Balkis pun boleh juga, mana-mana yang saya rasa senang lah. Zarifah daripada mana? Saya daripada Selangor. Selangor. Selangor dekat mana? Dekat Bandar Baru Bangi. Oh, Bandar Baru Bangi Bandar Baru Bangi. Okey, baik. Terima kasih Zarifah. Terima kasih, sir. Sama-sama. Baik, seterusnya saya persilakan Cik Muhammad Saharudin. Dengar tak, sir? Okey, dengar. Okay, nama saya Cik Muhammad Saharudin bin Syarullah. Boleh panggil Saharudin atau Sahar lah. Saya dari STML, course Management of Technology. Lepas tu asal Kelantan. Oh, asal Kelantan. Kelantan kat mana? Kelantan, Pasir Putih. Sepadan, Pasir Putih Bacok. Oh, Pasir Putih. Oh, sepadan tu Oh, dekat nak pergi Bacok pun dekat Okey. Apa tu Saha? Pengurusan teknologi. Pengurusan teknologi. Berbeza dengan teknologi media, berbeza Lain. Tapi bawah skul yang sama ke? Bawah skul sama. Skul yang sama Sekarang dah balik kampus? Sekarang dekat UUM lah. Dah balik. Dah balik kampus lah ya? Ada roommate ke dalam bilik tu? Ada. Oh, patutlah nak masuk sekali ke kelas? Boleh juga Mengacau je. Dia mengacau je Baik tarik dia masuk kelas sekali Okey, panggil Saha Saha semester 6. Semester 6. Semester 6. Okey, Saha kenapa ambil subjek ni? Saya nak improve balik lah skill penulisan saya. Last penulisan masa STP lah, sebab saya dari STP. Dan waktu tu sangat hebat lah ya? Alhamdulillah boleh lah. Alhamdulillah Okey, jadi kita nak asah lagi hebat lagi lah ya? Okey. Okey, baik. Terima kasih Saha. Seterusnya saya persilakan Nurfatin Aizzati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nurfatin Aizzati binti Muhammad Sri. Saya dari semester 6 dari course Event Management. Saya menetap di Bani Kedah dan sekarang ni saya duduk dekat UUM lah. Oh, dah balik UUM dah. Okey. Semester ke-6 Ya. Nak panggil apa ni, Cik? Boleh panggil Fatin. Panggil Fatin Fatin. Okey, tak ada lagi rasanya Fatin. Okey, panggil Fatin Fatin, kenapa ambil subjek ni? Saya ambil subjek ni sebab banyak yang suggest lah untuk ambil intro writing sebagai free elective kan. Lagipun betul saya tanya apa yang belajar pasal saya tanya kawan-kawan saya apa yang kita belajar dalam course subjek ni, and dia bercakap banyak belajar pasal penulisan, tentang bahasa apa semua. So saya rasa mungkin saya boleh ambil sebab untuk tambah lagi ilmu pengetahuan saya. Okay. Fatin bila add ni add lambat sikit ke sebelum ni add group lain? Tak, sebentar add lagi. Sebenarnya tak add Tak lagi cukup credit hour. Oh, okey. Sebab hari tu kelas kita dah penuh 25 orang. Lepas tu Fatin tengok masa sesuai lah kot Okey. Baik, terima kasih Fatin. Sama-sama. Baik, seterusnya saya persilakan Aini Firhani.
Saya Mana dia? Itu dia. Assalamualaikum, nama saya Aini Firhani binti Abdul Rashid. Saya dari semester 5 kos POM, Operasi Pengurusan. Dan saya sekarang duduk kat rumah dekat Terengganu, Oh, Terengganu kat mana? kat Kemaman. Kemaman Hmm. Kemaman nak panggil apa? Boleh panggil saya Aini. Aini Mm-mm. Aini, POM tu apa POM? POM, Dan apa? pengurusan operasi. Okey, pengurusan operasi POM Di Okey, school Aini. STML. Oh, bawa STML juga. Ah, ah. Semester kelima? Okey, Semester kenapa ambil kelima. subjek ni? Sebab saya nak improve lagi skill saya dalam penulisan. Lepas tu sebab kan dah lama kan, sebab umur sekarang sebab dah lama tinggal SPM, so saya nak improve lagi skill saya dalam penulisan. Lepas tu nak belajar balik tata bahasa semua tu. Tadi umur tak nak sebut ke? Tak apalah, tak jadi. Tak apalah. Okey, baik. Terima kasih. Aini add kelas ni dengan siapa? Dengan kawan Saya ada kawan saya. Okey, baik. Baik, terima kasih Aini. Terima kasih, sir. Baik, seterusnya last kali Nurul Natasha. Ini ikut kawan dia. Waalaikumsalam. Nak panggil apa ni? Natasha. Natasha Perak dekat mana? Oh, Kampar Kampar. Sama juga dengan Aini, kawan Aini ke? Roommate ke? Oh, tak. Oh, sekarang kat rumah. Okey. Baik, terima kasih Natasha. Okey, dah habis dah. Cuma saya nak minta buka cam. Hari tu tak buka cam kan? Saya nak tengok gambar pula dah. Saya nak merenung wajah Zul. Zul ada? Yang mana Zul? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22 orang juga. Zul ada? Mana saya ada. 267999. Ni lagi seorang kan Hilmi? Ya. Dengan ya aja. Ada ke tak ada? Tu ada Hilmi Rushdan tu. Saya ada ni sir. Okey, ada orangnya. Tak boleh buka. Okey, itu Zul Zul sihat Zul? Alhamdulillah sihat sir. Sihat. Okey, boleh tutup balik. Okey, itu Zul. Hilmi? Okey, itu Hilmi. Hilmi dekat Inasis Saya. Ya. Okey. Fakir dekat rumah kan? Fakir dengan dengan Hilmi ni muamalat lah, kenal lah. Okey, baik, terima kasih Hilmi. Fakir dah tadi, dia dah buka dah kesian dia. Fakir kat rumah. Hafiz? Okey, yang mana yang baru masuk, Hafiz ni ada ketua kelas kita. Nanti apa-apa saya akan rujuk dia lah. Hafiz ada? Ada, saya ada. Okey, ada yang mana? Okey, itu dia. Dia pakai baju apa tu? Menarik baju dia. Oh, tak ada saya.
Bangun saya, baru tidur tak sempat mandi. Yup. Jangan jujur sangat. Jangan jujur sangat. Jangan jujur sangat. Okey, baik. Terima kasih Hafiz. Ini ketua kelas kita. Apa-apa boleh rujuk dia. Saya akan rujuk dia. Okey, seterusnya Dini ada. Mungkin Dini masih sibuk bershooting. Tapi kalau ada artis kat tu, tarik dia sekali masuk dalam camp. Ada. Ada okey, tarik sekali. Dini yang ada ke artis yang ada? Saya Dini. Dini okey. Dah balik kampus ke belum? Belum. Belum, okey. Tunjuk muka sikit Tunjuk muka sikit. Oh, itu Dini Dia. Hari ni tak bekerja? Tak. Oh, tak baru nak tengok muka artis siapa yang ada Okey, Dini masih lagi di apa? Di KL lah. Dah balik. Oh, dah balik pula dah. Mana Kanga? Ya, Kanga. Oh, Kanga. Okey, baik. Balik kampus ke tak lepas ni? Balik. Baliklah Okey, Ya. baik. Baik, itu Dini. Terima kasih Dini Aiman panggil Dini. Fitriah ada? Ada saya. Okey. Okey, tu Fitriah. Fitriah balik kampus Ya. Okey, Fitriah balik kampus. Fitriah sihat? Dah makan ke belum? Sihat. Dah. Dah daripada Ya. Sarawak ni balik ni jauh ni. Raya balik ke tak ni Fitriah? Tak kot. Tak apa, ada kawan-kawan lain kat sini kan? Ya. Okey, baik. Terima kasih Fitriah. Seterusnya Anis ada? Sekejap saya buka kamera. Hi sir. Hai, ini Anis Okey, hai. Akmal ke mana? Dah mesej Akmal ke belum? dah mesej dia. Dia balas ke tak? Tak apa, sir. Akmal tu jiran saya, sir. Jiran bilik. Jiran bilik. Suruh jiran dia kat tu dia. Okay, very good Okay, ni Anis Okay, baik. Terima kasih Anis. Saha dah Nasuha? Ya, sir. Mana hak nak? Hak tu Nasuha ni orang mana tu? Saya nak tengok balik. Nasuha ni Sabah Sempurna. Ya, sir. Sempurna. Sekarang berada di Sempurna? Ya. Oh, ya Allah ya Tuhanku. Apa yang menarik di Sempurna selain lautnya tu, yang pantainya indah tu, laut yang indah tu? Mungkin makanan seafood. Kebanyakan seafood dekat sini fresh lah dan harganya murah berbanding di tempat lain. Di tempat lain Wah, bestnya Baik, Sempurna. Baik, terima kasih Nasuha. Terima kasih, sir. Cikgu kita ni, cikgu Seterusnya Cikgu Irmah ada? Cikgu Irmah yang mana? Lenguh pula dah. Aduh. Oh, itu dia Cikgu Irmah. Cikgu Irmah dah balik kampus. Cikgu Irmah daripada Sandakan Sandakan lahir di mana Irmah? Dia okey ke? Tidak ada suara kau. Tak dengar Irmah. Tak dengar juga. Irmah ni Irmah mute tu. Irmah mute tu. Irmah tak unmute. Lenguh pula kaki Oh, dia pindah kawan dia pula. Okey, okey. Okey, Irmah, ya? Tak dengar juga. Okey, hai. Hai. Satu bilik ke dengan Fitriah ni? Satu bilik. Satu bilik. Oh, di sini lain. Okey, dah lah. Irmah itu. Dah.
Okey, itu Cikgu Irma. Seterusnya, Cikgu Dila ada? Cikgu Dila? Oh, Hai, itu Cikgu Sir. Dila. Hai. Cikgu dah makan ke belum? Sudah. Sudah, Edu ni berapa kali praktikal lah? Sebelum ni dah praktikal lah kan? Ya, sebelum ni kami ROS lah. Untuk SEM ini kami ada practical untuk minor. Nanti for the last semester kita ada practical untuk major pula. Oh, okey. Minornya apa Dila? Bahasa Melayu. Oh, bahasa Melayu, Sem lepas ke ambil ke Susasteraan Melayu? Sem lepas ke? SEM 3 tak silap. Sem 3 dengan siapa? Dr. Pat? Dengan Dr. ya. Nazrin? Dengan siapa? Dr. Pat ke? Dr. Nazrin? Dr. Pat. Ya, Oh, Dr. dengan Pat. Dr. Pat. Okey. Waktu tu ada teks wajib tak kena baca? Novel ke? Novel. Kita ada pilihan beberapa novel lah kami perlu pilih. Lepas tu buat penulisan lah based on novel tu apa yang kami faham. Begitu. Oh, okey. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Dila. Seterusnya, Okey. Azrin? Mana Azrin? Azrin yang mana? Oh, ini dia Azrin. Azrin dah balik kampus. Sebab nampak langsir dia. Dekat Inasis. Dekat Inasis. Dah makan ke belum Azrin? Dah makan dah. Dah makan dah. Marketing. Orang Kedah, orang Bagong. Amalgam. Belakang Tesco. Belakang Tesco. Okey. Okey, baik. Terima kasih Azrin. Baik, seterusnya Haziani. Okey, itu dia Haziani. Yang ni pun dah balik kampus. Hai Haziani. Haziani. Marketing juga, kawan Azrin tadi. Satu bilik ke dengan Azrin? Sir. Sebelah? Ada. Sebelah. Ada. Okey. Jadi kita tak boleh nak mengumpat tentang Azrin, Tidak, tak boleh. Tak boleh. Okey, baik. Terima kasih. Thank you, sir. Haziani. Seterusnya Akmal. Akmal dah masuk ke belum? Akmal ada? Akmal memang tak ada. Akmal AKH. Okey, Akmal tak ada. Mungkin dia ada masalah ke apa ke line tu Ada kerja ke Baik, seterusnya Nur Amira. Hai, Sir. Hai, mana dia? Nur Amira mana? Nur Amira cikgu juga ke? Nur Amira BBA? Ya. Nur Amira BBA Jitra. Sekarang dekat Jitra lah ya? Ya. Jitra dekat mana? Dekat Tunjang. Oh, lupa dekat Tunjang dekat Tunjang. Okey. Oh, ini dia Nur Amira Okey. Selalu orang panggil Amira lah kot Ya, betul. Orang panggil Amira. Okey, baik. Terima kasih Amira. Terima kasih, Sir. Sama-sama. Seterusnya Faijah. Faijah, mana kau? Itu dia ada. Doktor, Sir. Sekejap, loading pula dia. Loading pula. Hai, Sir. Hai, Faijah di mana? Di rumah? Enggak, di Inasis. Di UUM. Inasis. Di UUM. Okey. Faijah daripada Sempurna. Sekarang di Inasis. Mana orangnya? Itu orangnya. Hai, Sir. Hai. Okey, baik. Terima kasih Faijah. Okay, thank you, Sir. Faijah minor apa? Sama dengan Dila, minor BM. Jadi ambil kelas dengan Dr. Pat juga ya? Okey, baik. Terima kasih Faijah. Seterusnya Sulaya. Mana Sulaya? Oh, itu dia Sulaya. Okey. Sulaya di rumah kah? Tidak, di UM. Oh, di UUM, di Inasis ya. Bilik dengan siapa ni? Bilik dengan siapa? Dengan kawan. Kawan, dia ada kelas ni ya? Dia tidak kelas sekarang. Oh, dia tak ada kelas sekarang. Okey. Esok dia ada kelas lah ya. Okey, baik. Baik, terima kasih Siti Sulaya. Sulaya, okey kawan-kawan. Ini Sulaya.
daripada Sempurna Sabah juga. Ramai cikgu-cikgu daripada Sabah ni. Okey, seterusnya Afiq ada. Afiq orang industri kreatif. Afiq perfilman kan? Ada saya. Ya saya. Okey, itu orangnya. Daripada mana pula? Dekat mana tu? Rumah. Dekat rumah Afiq ni orang mana tu? Afiq ni Orang orang Johor. Kelang. Keluang Johor Keluang Sekarang Johor. masih lagi di Johor Fasa 2 mungkin balik UM. Balik lah selepas raya Sebenarnya. Okey, baik. Terima kasih Afiq. Seterusnya Liana ada? Tengok-tengok pukul 1 dah Kang. Dah pukul 12 dah. Liana ada? Liana, mana Liana? Liana tak ada ke? Liana memang tak ada, dia dah drop. Patutlah bagi orang yang tak ada. Dia dah drop. Fatin Izzati dah tadi. Nur Ain Najihah. Ya, saya sekejap. Ya, okey. Nur Ain Najihah. Hai, sir. Ain. Mana Ain? Okey, tu Ain. Wow, Ain. You tu bilik Ain ke? Ya betul. Ya, jadi Ain decorate bilik sendiri ke? Ain lukis ke belakang tu? Tak. Itu tapestry. Oh, ya ke? Ingatkan Ain lukis tadi, bukan Oh, itu bilik dia. Ain ni pada Keluang Johor juga, betul? Betul. Jadi Ain kenal ke Afiq? Tak kenal. Oh, tak kenal rupa-rupanya orang Johor juga. Okey, Ain juga cikgu Itu account. Betul. Ain kelas ni seorang-seorang Tak, sebab nampak ada Fitria Irma masuk. Jadi join je lah. Okey, kenal lah diorang Diorang satu school yang sama. Okey. Ain Keluang Johor, belum balik kampus lah ya? Belum. Fasa 2 kan nanti. Fasa 2 lah ya. Okey, baik. Terima kasih Ain. Okay, terima kasih. Okey, last sekali Ainul Najihah. Ainul Najihah. Okey, ni paling muda dalam kelas ni saya rasa. Okey, dia lah adik bongsu dalam kelas ni. Ya, dia paling bongsu. Kalau ikutkan bulan pun dia paling bongsu. Walaupun ada tahun yang sama dengan dia, tapi kalau ikutkan bulan pun dia pun paling bongsu. Mana Dek? Ini dia Dek. Ainul Najihah panggil Ainul. Ainul, dah balik kampus ke belum? Belum, ada kat rumah. Ada kat rumah ada kat Taiping Betul ke Taiping? Betul. Betul, okey. Ainul Taiping BBA kan? Okey. Okey, baik. Terima kasih Ainul. Okey. Seterusnya kita nak pergi kepada kita belajar sikit boleh tak? Kita sentuh sikit bab pengenalan. Tak boleh nak tunggu orang esok orang ni masuk lah, minggu depan orang baru pula lah. Nanti lambat. Kita masuk sikit. Bab pengenalan. Baik, pengantar penulisan ini kadang-kadang student masuk diingatkan subjek ni dalam bahasa Inggeris sebab kita nama dalam dalam sistem airdrop tu yang HA buat tu dalam bahasa Inggeris tetapi sebenarnya ini adalah kursus dalam bahasa Melayu. Okey. Jadi pengajaran tugasan dan sebagainya, pembentangan dan sebagainya, pentaksiran haruslah dalam bahasa Melayu. Okey, boleh nampak tak slide saya? Nampak sir, jelas. Jelas saya nak tutup video saya Macam mana pula tutup ni? Okey, sekejap. Okey, jelas kita pergi kepada bab yang pertama, pengenalan. Okey, kita akan pergi pada konsep dan sebagainya. Okey, awak faham penulisan itu apa? Penulisan itu apa? Ya, penulisan itu apa? Formal writing. Oh, penulisan yang formal. Adakah itu? Ya. Ya, okey. Tapi kalau kita lihat skop yang lebih luas ia juga memihak kepada penulisan-penulisan yang tidak formal.
Okey. Jadi penulisan itu adalah sesuatu yang kita tulis lah. Itulah penulisan ya. Sesuatu yang kita tulis, kita type dan sebagainya. Sesuatu bentuk, sesuatu perkataan yang membentuk suatu wacana. Okey. Wacana itu adalah sesuatu benda, idea gagasan idea yang besar. Okey. Daripada perkataan dicantumkan menjadi ayat dan sebagainya sehinggalah terbentuk sesuatu wacana, idea yang besar dan sebagainya dan boleh difahami oleh pembaca. Itu adalah penulisan. Okey. Tak kisahlah ianya berbentuk rasmi ataupun tidak, berbentuk fiction ataupun tidak. Okey. Itu secara kasarnya lah. Okey. Baik. Penting ke kita nak tahu tentang definisi penulisan? Penting sebab benda ni selalu masuk dalam kuis. Okey, dia akan bagi definisi, dia akan tanya ini definisi daripada siapa. Selalunya kalau soalan definisi macam itulah. Okey. Zabah cakap macam ni, okey. Siapa yang cakap macam ni? Adakah Zabah, Wang Sarian, Ramina Haji Sabran ataupun Horton? Okey. Baik, kita tengok satu per satu. Okey, kuis selalunya dia akan bergantung kepada slide. Okey. Nanti saya akan masukkan slide dalam OL. Kalau saya terlupa dan sebagainya, cuba ingatkanlah. Okey, saya tak masukkan slide lagi, scan dan sebagainya. Okey. Balik duduk saja tu baca slide. Okey. Bila baca cuba faham, bukan menghafal. Okey. Macam mana kita nak faham, kita baca definisi tersebut, kita tengok keywords dia apa. Okey. Apabila kita jumpa keywords, kata kunci, kita boleh relatekan itu daripada siapa dan sebagainya. Okey. Baik, kita tengok satu persatu. Apa yang dikatakan oleh Zabah. Zabah katanya, tengok definisi yang diberikan panjang. Takkan awak nak menghafal. Susah nak menghafal. Okey. Lagi satu, kalau masih lagi online, gunakanlah peluang yang ada untuk tengok nota. Janganlah terlalu skema. Dah kata ujian tu, tak tengok langsung nota tu. Okey. Tapi kita kan online kan. Selagi ada peluang tu, tengoklah. Okey. Janganlah menyeksa diri. Okey. Okey, tengok Zabah kata apa. Zabah tahun 1995, pekerjaan menyusunkan perkataan dengan susunan yang elok kerana menghalkan atau merupakan sesuatu fikiran hati atau sebuah kisah cerita supaya dapat difahamkan oleh orang-orang lain apabila didengar atau dibaca mereka susunan itu. Okey, dia bercakap tentang susunan perkataan. Perkataan, satu perkataan, dua perkataan, tiga perkataan, kemudiannya disusun. Bila disusun, dia menjadi suatu gagasan fikiran, sesuatu benda yang hendak disampaikan oleh seseorang, ataupun ianya menjadi sesuatu cerita. Sebab itulah dikatakan boleh jadi fiction ataupun tidak fiction. Okey, boleh jadi rasmi ataupun tidak rasmi. Okey, mempunyai sesuatu cerita yang hendak disampaikan kepada pembaca. Dan pembaca faham apa yang hendak disampaikan. Okey, itu yang dikatakan oleh Zabah. Okey, setakat ni jelas? Jelas ke? Ya. Tadi ada orang panggil sir, ya, kenapa? Jelas setakat ni jelas okey. Jelas ke ada yang dah tidur dah? Ya Allah, boringnya sini bercakap tidurlah. Kan dengar bunyi dengkurnya. Okey. Jangan macam tu Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada Awang Sarian. Okey, awak kenal tak Awang Sarian ni siapa? Kenal ataupun tidak? Pernah dengar tak nama dia? Awang Sarian ini tokoh bahasa jugalah. Dia pernah jadi, dia mantan ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, sebelum ni dia pernah jadi ketua pengarah lah. Kemudian sekarang ni dia masih lagi dengan DBP. Dia dah pencen dah. Kemudian DBP lantik dia jadi apa tah? Ada lagi lah. Jawatan dia dekat DBP tu. Okey, kata Awang Sarian, penulisan merujuk kepada pengolahan gagasan atau pemikiran dan juga proses mekanis yang melibatkan penguasaan alat dan teknik untuk mengungkapkan gagasan atau pemikiran. Okey, jadi apabila dia bercakap tentang alat, dia bercakap tentang teknik, dia bercakap tentang proses mekanis. Okey, proses mekanis ini adalah melibatkan tentang tata bahasa. Okey, tentang alat, tentang teknik ni maksudnya dia melibatkan sistem lah. Okey, dalam bahasa Melayu kita ada sistem kan, sistem tata bahasa kita. Kat mana nak guna perkataan ini, kat mana boleh dalam kalangan, bukan di kalangan dan sebagainya. Itu adalah undang-undang bahasa. Okey, itu termasuk dalam proses mekanis, penggunaan alat dan juga teknik. Okey, itu yang dikatakan dengan Awang Sarian. Okey, maksudnya dalam penulisan ini kita tak boleh nak menulis sembrono sahaja. Okey, maksudnya Awang Sarian cakap dalam penulisan ini dia ada teknik-teknik dia yang tertentu.
dia ada undang-undang dia yang tertentu, teknik cara yang tertentu untuk menyampaikan sesuatu gagasan, idea, pemikiran dan sebagainya. Okey, itu merujuk kepada awang sarian. Okey. Jadi kat sini kalau nak ingat ya, awak bolehlah cari keywords yang memudahkan awak, mungkin tentang proses mekanis. Okey. Proses mekanis dalam definisi, okey, merujuk kepada awang sarian contohnya. Okey, untuk memudahkan awak ingat. Okey, jangan menghafal. Ianya akan buat awak stres lah kalau awak menghafal. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada Raminah Hadin Sabran, tokoh bahasa juga. Okey, ini panjang pula. Baik, kemahiran menulis merupakan sesuatu kemahiran tertinggi yang memerlukan seseorang itu menerapkan beberapa sub kemahiran seperti kemahiran mengenal dan menulis huruf-huruf dalam satu himpunan perkataan. Frasa atau ayat mengikut sistem tulisan dan sistem ejaan telah ditentukan oleh sesuatu bahasa. Okey, kemahiran menulis juga memerlukan kemahiran mengolah dan menyusun buah fikiran dengan lancar dan kemas dalam satu jalinan yang berkesinambungan. Okey, kalau awak tengok apa definisi yang diberikan oleh Raminah Haji Sabran ini, definisinya lebih kurang sama dengan awang sarian tadi. Dia menyentuh tentang kemahiran, skill, bagaimana kita nak menyusun perkataan, mengikut sistem tulisan, sistem ejaan dan sebagainya. Itu adalah proses mekanis. Okey, yang berkaitan dengan tata bahasa, ejaan dan sebagainya, itu adalah proses mekanis. Okey, benda yang sama tetapi diterjemahkan dengan lebih jelas lagi. Okey, benda yang sama juga. Okey. Okey, Horton pula 1993, penulisan ialah bagaimana akal berfikir. Okey, penulisan yakni mencatatkan perkara di atas kertas ialah apa yang memberikan anda berpegang pada satu idea sementara anda terus menerongkan beberapa idea itu diruntuti oleh suara kecil di luar pemikiran anda yang mungkin bersangkutan dengan dia. Okey, dia ni kalau Horton ni bercakap tentang idea. Okey, awak nak menulis tentang apa? Okey, contohnya awak nak menulis tentang telefon bimbit. Okey, telefon bimbit. Telefon bimbit saya jenama apa? Sekian-sekian. Telefon bimbit saya warna apa? Sekian-sekian. Telefon bimbit saya boleh apa? Sekian-sekian. Kameranya berapa? Saiznya berapa dan sebagainya. Okey, awak ada idea hendak disampaikan daripada telefon bimbit tu jenama apa, warna apa, dia berkembang. Idea itu berkembang dan sebagainya. Itu yang dikatakan beberapa idea yang diruntuti, yang diturutilah selepas idea pertama tadi. Idea pertamanya apa? Tentang telefon bimbit. Kemudian dikembangkan. Telefon bimbit tu jenama apa, warna apa yang ada kameranya, bagaimana dan sebagainya. Okey. Okey, ada lagi satu daripada Ruggiero. A composition as we will refer to it is a brief essay that expresses the writer's true and feeling in direct process ke prose statement. Okey. Baik, kita tengok kesimpulannya. Okey, penulisan merupakan satu aktiviti yang melibatkan pemikiran mental dan perasaan psikologikal. Satu proses berterusan dalam usaha menyampaikan pemikiran dan perasaan penulis. Satu hasil produk yang dibaca dan difaham yang mungkin juga menyebabkan tindak balas tertentu. Okey, tetapi yang paling penting untuk definisi ini, awak kena ingat ni, definisi ni apa? Okey, jadi cuba yang 4 orang ni lah 4 orang yang bahasa Inggeris ni jarang ditanya. Ruggiero ni jarang ditanya. Okey, selalu ditanya 4 orang ni. Okey, tetapi bacalah juga baca dan cuba fahamkan satu persatu apakah yang cuba disampaikan dan mungkin cuba cari keyword dalam setiap definisi tu apa. Okey, bila ada jumpa keywords tu awak kaitkan siapa yang cakap. Okey, dekat sini ada satu saja yang bahasa Inggeris yang diambil iaitu Ruggiero. Okey, selalunya soalan kuis akan berpandukan pada slide. Okey, dia tak akan keluar mungkin keluar sikit saja. Okey, tetapi kalau definisinya selalunya bergantung kepada slide. Okey. Baik, setakat ni jelas? Okey tak saya mengajar ni? Ke membosankan Okey, sir. Okey. Okey, sekarang dah 12.19 ada lagi kita boleh sambung lagi Okey, baik. Kita tengok pula perbezaan antara penulisan dan juga karangan. Okey. Kita merasakan benda ini adalah dua entiti yang sama. Karangan tu penulisan lah, penulisan itu karangan lah. Adakah begitu? Adakah anda merasakannya benda yang sama? Ke awak rasa beza? Memang beza pun. Ke awak rasa sama benda ni?
Rasa sama ke rasa beza daripada pendapat awak sendiri? Saya rasa beza sebab karangan ada format, penulisan tak memerlukan format. Oh, macam tu macam mana? Ulang balik. Macam karangan biasa dia perlukan format, macam nak buat laporan apa semua tu ada format dia kan. Tapi penulisan tu tak ada format pun boleh jadi. Tapi Oh, okey. tapi karangan tu part of penulisan juga. Macam tu. Betul ke tu? Kurang sikit. Tetapi karangan ada juga yang tak berformat karangan ada juga yang tak berformat. Okey, penulisan ada juga yang berformat. Kalau kita nak menghasilkan kertas kerja dan sebagainya. Okey, cuma dekat sini apa yang dikatakan perbezaan antara penulisan dan karangan ini dia melihat bagaimana penulisan itu adalah sesuatu yang lebih formal berbanding karangan. Okey. Itu yang dikatakan perbezaan penulisan dan karangan. Okey, kita pergi pada detail, ada detail. Okey. Okey, dekat sini dia kata karangan terhasil pada kepandaian atau kemahiran mengubah atau menyusun kata-kata untuk dijadikan rangkai kata dan seterusnya dijadikan ayat. Sesebuah karangan mengandungi ayat yang telah diubah dan disusun untuk dijadikan suatu cerita, laporan, penerangan dan sebagainya. Okey, ini yang Zarifah cakap tadilah ada format dan sebagainya. Ya betul karangan ada format Seterusnya, mengetahui pengetahuan bahasa menjadi pengetahuan yang baik dan mantap yang diwujudkan harapannya menguasai mekanisme karangan-karangan yang mencakupi masalah ejaan dan dokumentasi. Okey. Okey, ni faedah menulis ni macam-macam boleh lah. Sekejap kita nak tengok balik. Okey, tengok apabila dia pergi pada penulisan dia memberikan 3 konsep yang terkandung dalam penulisan Kita ada retorik. Okey, retorik itu adalah seni pengucapan. Seni pengucapan ini termasuklah apabila berucaplah menggunakan vokal, bersuara ataupun melalui penulisan. Okey, kita juga ada retorik melalui penulisan. Okey, terbahagi kepada dua lah. Kemudian wacana. Okey, wacana ini adalah gagasan pemikiran secara keseluruhannya. Okey, maksudnya dalam penulisan tersebut dia menulis tentang apa? Okey, tentang telefon bimbit tadilah contoh yang mudah. Okey, maksudnya dalam secara keseluruhan penulisan itu idenya adalah tentang telefon bimbit. Itu adalah wacana. Secara keseluruhannya penulisan itu tentang apa? Okey, itu adalah wacana. Okey. Kemudian teks dan karya. Okey, dia melihat balik pada teks itu, melihat balik pada karya itu. Okey. Kita tengok satu persatu. Laju pula dah. Okay. Rhetoric berasal daripada perkataan Greek rhetor yang bermaksud seni pengucapan awam. Okay. Seni pengucapan sama ada dari segi percakapan ataupun tulisan. Pada zaman moden rhetoric merangkumi seni penulisan. Okay. Dia cakap dah rhetoric itu bukan sekadar ucapan tetapi juga merangkumi seni penulisan. Struktur asas rhetoric dia ada permulaan, pengenalan, ada isi dan juga ada penutup. Pakar retorik berpendapat penulisan merupakan satu bentuk wacana yang dianalisis dari segi perkataan, ayat dan juga perenggan. Sesuatu penulisan dikaji berdasarkan keberkesanan penggunaan bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan perasaan dan pemikirannya kepada pembaca. Okey, antara keyword dekat sini kita boleh lihat dari segi menyampaikan perasaan dan juga pemikiran. Okey. Wacana satu representasi gambaran pengucapan dan pemikiran dalam erti kata yang seluas-luasnya. Tarifan linguistik, wacana ialah unit tatabahasa terbesar yang melampaui teks dan konteks. Okey. Kadang-kadang dalam kuis dia akan tanya juga wacana itu apa. Okey. Wacana ialah unit tatabahasa terbesar yang melampaui teks dan konteks. Maksudnya wacana ini adalah satu unit yang sangat besar daripada teks. Okey. Kalau teks itu kita akan bercerita tentang dari segi susunan ayatnya, dari segi perenggannya, itu menyentuh tentang teks. Tetapi kalau tentang wacana, ianya unit yang lebih besar daripada teks tersebut, kita akan menyentuh tentang pemikirannya, idea yang disampaikan oleh penulis dalam penulisan tersebut. Maksudnya benda yang lebih besar daripada teks tersebut, daripada segi ayat dan sebagainya. Okey. Baik.
Pakar bahasa menyatakan bahawa wacana merupakan semua bentuk komunikasi lisan yang menunjukkan kehadiran sekurang-kurangnya seorang pendengar yang berupaya mencelah dan mengubah haluan atau aliran sesuatu wacana tersebut. Okey. Baik, seterusnya dalam kadar hasil yang wujud pada akhir proses pengisahan, penelitian sosial atau satu bentuk penggunaan bahasa yang terbatas dari segi bentuk dan hubungannya dengan pembaca, hasil kepenggunaan. Maksudnya hasil penulisan lah. Benda tu dah siap, awak dah siap tulis, itulah adalah teks, itulah adalah karya. Okey, awak dah siap menulis cerpen, okey, itulah karya. Okey, hasil kepenggunaan, hasil penulisan tersebut yang telah siap, yang telah dibaca, yang boleh dibaca daripada awal sehingga akhirnya. Okey. Baik, sekarang pukul berapa? 12.25. Okey, dah bosan dah ke? Dah mengantuk ke? Tak okey je. Okey je. Okey, saya nak tanya Akmal dah masuk ke belum? Akmal tak dapat dikontak je. Akmal tak dapat dikontak Okey. Hafiz ada kan? Hafiz tolong ingatkan saya kita akan sambung slide 17. Okey. Kita nak sambung slide 17 minggu hadapan. Boleh? Saya berhenti sampai slide 16. Hafiz tolong ingatkan kita akan sambung slide 17. Okey, sir. Okey. Baik, setakat ni okey, faham, jelas? Okey, nanti saya dah upload, awak baca balik Okey, baik. Masih awal lagi ni Masih awal lagi, kita sembang-sembang dulu boleh? Boleh, sir. Okey, bersembang. Okey. Awak ada tak tengok video yang viral baru-baru ni? Tak adalah baru sangat lah, pagi tadi ke semalam ke awak tengok video Mana pensyarah satu? tu? Video pensyarah tu. B40. Ada Awak tengok saja. Saya tutup slide dulu. Jadi apa pandangan awak? Awak dah tengok video tu, apa pandangan awak? Pandangan kalau from saya lah, saya faham lah pensyarah tu dia rasa tak selesa mengajar, tapi saya rasa tak fair sebab dia kena faham lain orang lain struggle kot. Macam mungkin dia survive untuk keinginan dia, tapi ada orang survive untuk keperluan hidup dia. So it's not fair untuk dia cakap macam tu dekat student sebab lain orang lain jalan hidup dia. Jalan hidup dia Sian budak tu yang lain? Tak, yang tu Natasha ke nak cakap? Natasha angkat tangan ke tu? Zarifah buka mic, Zarifah nak cakap. Zarifah nak cakap. Macam saya rasa benda tu tak ada empati lah sebab dia tak memahami student tu. Sebab macam mana being able to study is also a privilege. So walaupun dia rasa macam beli laptop tu 800 tu macam murah je, tapi mungkin 800 tu bagi orang lain boleh guna untuk benda lain lah. Macam dia belajar. Maksudnya belajar tu bukan first priority dalam hidup dia lah. Betul. Maksudnya bila disebut cari makanan priority untuk dia. Bila dia sebut pasal B40 kan, macam B40 mungkin keperluan dia lain sebab B40 cara upbringing dia lain dengan orang yang T20 dan sebagainya. And dia tak boleh sama, sebab tu ada disebut pasal baju. Macam saya dulu ada 5 helai baju. 5 helai baju tu tak sama harga dengan beli laptop. Macam tu lah. Tak sama Jadi perbandingan yang cuba disampaikan tu tak berapa nak ni lah tak fair lah Ya, betul. Lecturer tu pun dah belajar tahun bila dah. Student sekarang tahun bila dah. Betul juga Kadang-kadang tu kita kena tengok background kot background pensyarah tu bagaimana. Kadang-kadang kita tengok pensyarah yang lama-lama ni cara style dia lain kan. Mungkin tak berapa sesuai untuk zaman sekarang lah kot dengan budak-budak Gen Z dah ni. Kita dah masuk Gen Z dah sebenarnya ni. Tak sesuai lah kot Yang lain? Mungkin ada pandangan? Dekat chat ni siapa ni? Nur Amira betul Hilmi sedih Kenapa sedih Hilmi? Sedih kat mana? Sedih kat siapa? Kiranya. Apa dia? Kiranya je dengar. Student tu lah. Sedih kat student tu Sebab dia macam dia nak belajar kan, tapi dia dapat malu lebih tu. Kesian Okey, kita tengok lagi satu perkara awak rasa
patut tak benda tu diviralkan? Sebab benda tu benda dalaman kan, macam kelas kita sekarang kan, benda tu dalaman, tiba-tiba benda tu diviralkan. Awak rasa patut ke? Patut sir, patut. Patut. Ha. Patut Ha. Ya Allah, takutnya Sebab kalau saya tersilap banyak je apa lecturer macam tu sir. Memang banyak ke macam tu? Banyak je macam tu. Cuma student je yang 50-50 lah nak naikkan isu ni ke pihak atasan sebab takut efek dekat dia punya diri dia lah. Oh ya Allah, takutnya dekat UUM ada ke macam tu? Itu wallahualam lah. Oh okey, jadi ni Zulhemi ke? Ni Zul Zul kata patut diviralkan sebab benda tu adalah benda dalaman. Okey, sebab saya baca juga benda itu tak patut diviralkan sepatutnya diselesaikan secara dalaman juga. Okey, saya ada baca juga macam tu. Okey. Kemudian mungkin ada tak dalam kelas ni tak bercakap yang lain ni, mungkin ada yang bersetuju dengan Prof tu lah kot Mungkin ada yang bersetuju dengan tindakan Prof tu. Ada ke yang bersetuju? Sajalah kita sembang-sembang kan. Mungkin ada yang setuju. Ada yang setuju? Tak sir, tak setuju sir. Ini suara siapa tak naik pula nama? Hafiz. Oh Hafiz tak setuju Okey, mana dah tahu ada yang setuju tiba-tiba lah kan. Okey, cuba katakan Hafiz tiba-tiba kan Hafiz di tempat budak tu, Hafiz nak buat apa? Tak ada, kalau dia macam nak tegur tu boleh sir, tapi itulah ayat yang senonoh sikit kan. Tapi kalau saya jadi budak tu, saya pun tak relax sir. Kan? Lepas tu pasal viral tak viral tu, saya rasa sepatutnya tidak lah. Mungkin kita membuka aib dia ataupun everything lah. Sebab sampai ada orang yang cakap makcik tu patut dah stop jadi lecturer, jual sayur ke, tanam kangkung ke kan. Itu tak berapa nak patut lah kan. Betul, tu dah kira macam another side, bad side lah daripada dia. Macam tu. Tapi budak tu bagus sir, dia diam sir. Tapi kalau saya tak tahulah kalau saya yang jadi budak tu sama ada saya akan lawan atau tidak kan. Saya pun geram sir. Budak tu bagus kan, dia dia tak meninggikan suara dan sebagainya, dia jawab apa yang ditanya dan budak tu dah tak ada mak kan, dia cakap kan. Dah tak ada mak, and then actually video yang viral tu dia terjadi dah lama, and ya ke? budak tu after habis belajar baru dia upkan video tu. Sebab yelah, mungkin kalau dia angkat masa waktu dia belajar, mungkin kirimat dia akan terjejas ataupun mungkin ramai yang backup lecturer and pelajar tu macam terpaksa. Macam tu lah. Oh, jadi benda tu dah lama dah lah sebenarnya Udah dia habis dah. Betul. And bagus jugalah budak tu macam lepas dia habis belajar baru dia upload benda tu. Mungkin ada sesuatu lah kot yang nak disampaikan, pengajaran lah kot kan kepada tenaga pengajar dekat pensyarah-pensyarah kan, jangan buat macam tu dan sebagainya. Mungkin satu pengajaran sebenarnya. Yang lain mungkin ada nak cakap apa lagi? Jadi apa yang boleh kita simpulkan daripada video tu sebenarnya? Kesimpulan lah. Allahu Akbar. Ya, kesimpulan. Apa yang kita boleh simpulkan daripada video tu? Kesimpulannya, lecturer sekarang ni tak boleh nak cakap macam tu lah. Sebab sekarang ni kuasa power punya viral tu dah tinggi. Dulu, saya rasa dulu mungkin ada. Memang banyak lecturer yang jadi macam tu. Tapi, kata apa, the power of viral tu tak besar macam sekarang. Faham? Macam zaman-zaman, mungkin zaman sebelum smartphone apa semua ni kan. Mungkin banyak lecturer macam tu. Cuma kita tak tahu nak buat macam mana kan. And then, end up student tu diam lah. Tapi sekarang ni, apabila dah belajar pun online, lepas tu teknologi pun makin canggih, benda boleh record. So, benda tu memang bila masa boleh viral apa semua. And then expectation, tak tahulah, mungkin expectation lecturer tu macam kalau kata dah SEM, dia kata dia SEM apa? SEM 5 SEM 5 mungkin apa expectation lecturer tu macam dah SEM 5 kenalah pergi cari laptop sendiri, kerja ke apa ke. Expectation lecturer tu lah. Patutnya tak patut lah dia cakap macam terus kan. Patutnya tanya dulu apa-apa.
cakap secara orang kata apa slow talk, ini tak sempat apa-apa dah bantal dah. Kan secara personal ke kan, panggil kat bilik ke tanya kan. betul. Panggil bilik pula. Macam personal lah dekat budak tu, tanya apa masalah bang. Tapi ni secara langsungnya memang memalukan budak tu lah dalam kelas kan. Itu dari segi pensyarah lah, tak patut lah macam tu kan. Tak patut lah. Kena ada rasa dia macam mana Dia nak budak-budak rasa susah dia macam dulu, tapi sekarang dah lain lah. Itu satu benda yang kita kena fikir lah Mungkin orang sebab pensyarah lama tu kan, jadi method pengajaran dia tu, method pengajaran, background dia mungkin sebenarnya dah berbeza, jauh berbeza dengan budak-budak sekarang kan. Dia masih terikat kot dengan benda tu sebenarnya. Jadi harus sedarlah benda tu lah kot, saya rasa. Lagi nak tambah? Tak ada lah. Tak ada. Kesian budak tu lah. Kesian kan? Ya Allah ya Tuhanku. Itulah lagi satu, kena hormat kot. Kita kena belajar menghormat orang lah kot. Kita ni kadang-kadang tu kita selalu diketengahkan ataupun dibolkan kita kena hormat orang tua dan sebagainya. Betul. Tetapi yang tua tu sebenarnya kena juga hormat yang muda dan sebagainya. Saling menghormati lah sebenarnya kan. Sebab sekarang macam mana cakap even dalam politik pun kita tengok dalam parlimen kan. Macam contoh kita tengok Syed Saddiq cakap dalam parlimen. Lepas tu orang-orang tua yang dalam parlimen tu macam main macam pulau dia lah kan. So yang saya nampak tu macam Malaysia ni orang muda tak boleh cakap kat orang tua. Betul. Sebab masyarakat kita ni kita terkongkong dengan adat, okey? Kita dikongkong. Faham? Kita tak katalah adat itu salah dan sebagainya, cuma ada situasinya, ada situasi tu seolah tak bertempat lah. Nak hormat tu tak bertempat dan sebagainya. Okey? Saya fikir macam tu. Okey, ada lagi penambahan sebelum kita pergi makan nasi. Lapar juga ni. Saya lapar. Lapar juga. Okey, saya nak tanya setakat ni okey ke kelas saya? Setakat sekarang saya rasa alhamdulillah sebab kita boleh two-way communicate lah. Saya suka macam tu. Okey. So at least masing-masing boleh tanya pendapat. So benda tu yang boleh buka otak kami lah. Betul. Walaupun kelas tengah hari. Walaupun kelas tengah hari, selalunya ni dah ngantuk lah. Okey. Okey. Ingatkan saya, kita berhenti slide ke-16, nanti kita akan sambung 17. Okey, baik. Saya dah cakap ke pasal tugasan. Wah, lupa pula dah. Tugasan dah ke? Okey, saya tunjuk sikit. Okey. Sebelum kita pergi makan nasi, saya tunjuk sikit boleh? Okey, saya tunjuk sikit boleh? Boleh. Boleh. Okey, saya tunjuk sikit je. Okey, saya tunjuk sedikit. Okey, ni last Lepas tu baru kita pergi keluar makan nasi. Okey. Okey, boleh nampak tak? Nampak, Sam. Okey, baik. Tengok kursus ni terdiri pada 100% kerja khusus. Maksudnya kita tak ada final exam. Okey. Pecahan kerja khusus tugasan 1, tugasan 2, tugasan 3. Kemudian kita ada latihan, kemudian kita ada kuis. Okey. Tugasan pertama penulisan kreatif. Okey. Ini adalah individu. Awak kena buat buku cerita kanak-kanak. Tugasan kedua adalah penulisan ilmiah. Berkumpulan 2 ataupun 3 orang. Baik, kelas kita ada berapa orang? Saya takutlah ada penambahan. Setakat ni 24 orang. 24 bagi 3 berapa orang? Dapat berapa? 8. Betul? 24 bagi 3. Betul. Okey, 8 kalau 24 bagi 6. 24 bagi 6 dapat berapa? 4. Okey. Baik, tugasan kedua awak boleh pilih ahli awak yang tersendiri. Pilih 3 orang. Boleh standby lah. Pilih je siapa-siapa 3 orang. Tugasan ketiga ni saya yang tentukan. Okey, macam hari tu saya dah cakap saya nak mengimbangi markah awak. Okey. Latihan 10% dilakukan sebanyak 2 kali. Soalan latihan adalah selaras dengan semua kumpulan. Okey, maknanya kelas sebelah pun sama. Okey. Kuis 20%. Kuis diadakan pada minggu ke-13. Diadakan serentak bagi semua kumpulan. Okey, pastikan 24 orang hadir pada
minggu ke-13. Okey, tak nak tertinggal. Nanti kita nak set masa yang lain dan sebagainya susah. Okey. Penglibatan dalam mock awak tahu tak mock tu apa? Awak pernah masuk tak? Jadi pengantar penulisan ini adalah salah satu kursus yang dijadikan mock di UM ni. Okey, jadi awak kena masuk. Okey, masuk jawablah apa yang ada dalam tu. Ada soalan ke, ada kuis ke apa, awak jawablah dalam tu. Kalau tak silap saya dia akan naik peratusan Okey. Kadang-kadang ada juga student yang akan mesej, "Sir, kenapa tak naik 100%?" Padahal dia dah buat semua. Okey, itu tak jadi masalah, biarkan dia. Okey, bukan masalah kita asalkan kita buat je apa yang ada dalam mock tu. Okey. Baik, nanti awak cuba try, buka-bukalah. Okey. Baik, tugasan 1 penulisan kreatif 20% buku cerita kanak-kanak. Okey, pelajar perlu menghasilkan buku cerita kanak-kanak untuk tema yang akan ditetapkan oleh pensyarah. Okey. Baik. Edaran ini saya tak bagi dekat awak. Edaran ini saya nak brief dekat awak saja. Okey, sebab apa? Sebab nanti saya akan ada edaran yang baru. Saya akan tetapkan sendiri tema apa. Okey, untuk memudahkan awak. Okey. Baik. Pelajar perlu memastikan buku cerita yang dikesan adalah karya asli dan mempunyai jalan cerita yang menarik. Okey, pastikan asli idea awak. Okey, sebab student selalu hantar buku cerita yang entah mana-mana dia copy paste dia masuk. Okey, kadang-kadang tu kita nampak sangat copy paste apabila ada pelajar lain juga hantar cerita yang sama. Okey, jadi harus berhati-hati. Okey, baik. Awak kena buat cerita sendiri. Okey, tak kisahlah cerita apa pun asalkan cerita kanak-kanak. Okey, buku cerita kanak-kanak jadi wataknya haruslah kanak-kanak. Pelajar perlu menunjukkan draft penulisan buku cerita tersebut secara berkala kepada pensyarah. Okey, jadi kalau awak ada draft, ada idea, awak boleh tunjuk dekat saya melalui WhatsApp. Okey, awak hantar dekat WhatsApp senior saya. Okey, buku cerita tersebut perlu dihasilkan dengan menggunakan 800 hingga 1000 patah perkataan. Tarikh serahan tugasan 1 hari ini adalah pada minggu ke-6. Penilaian tugasan adalah berdasarkan penulisan 15%, pendataan 5%. Okey, kena bentang. Okey, buku cerita ni kena bentang juga 5%. Okey. Baik, itu buku cerita, bla 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 bla. Tugasan ilmiah pula. Pelajar dikendaki menghasilkan sebuah tugasan ilmiah. Okey, tugasan ilmiah awak tahu tulisan ilmiah harus ada suratan karya, harus ada metodologi kajian, analisis dan sebagainya. Okey. Tugasan ilmiah lengkap mempunyai perpanjangan antara 8 hingga 12 halaman termasuk rujukan. Tugasan adalah karya asli, seorang tugasan tidak akan diberi markah. Okey, pelajar juga dengan perhatian kepada APA, tugasan okey. Bila hantar ni kita akan tentukan balik. Okey, kita akan betulkan balik. Okey. Tak semestinya minggu ke-10. Okey, ini juga ada pembentangan 5%. Okey, ini adalah kumpulan 3 orang. Okey, saya tetapkan ini adalah 3 orang. Okey, boleh carilah kawan-kawan awak. Okey, boleh cari daripada sekarang sementara saya nak siapkan edaran yang baru, siap dengan tema dan sebagainya. Okey, baik, selalunya untuk tugasan 2 ini dalam kelas saya selalu buat kritikan filem, kritikan sosial dalam filem, kemudian saya selalu buat apa? Novel, lagi apa kemudian lirik lagu. Okey, pemikiran dalam lirik lagu. Okey, kalau awak rasa awak nak buat kritikan sosial dalam filem, okey, awak dah boleh mula dah minggu ni cuti. Jumaat, Sabtu ni bolehlah terfikir nak tengok nak buat filem apa, kritikan sosial apa yang dalam filem tersebut dan sebagainya. Okey, dan filem yang awak boleh jadi filem Tamil pun boleh juga. Tak semestinya filem Melayu. Filem Tamil ke, filem Korea ke, filem apa ke, orang putih ke apa ke, semua boleh. Okey, asalkan awak fahamlah cerita tu tentang apa asalkan adalah kritikan sosial dalam filem tersebut. Okey. Kemudian kalau novel dan juga lirik lagu ni pemikiran lah. Apa pemikiran yang ada dalam lirik lagu Faizal Tahir contohnya. Okey. Lirik Faizal Tahir awak ambil lah 5 lirik lagu. Bukan 1 tetapi 5 lirik lagu Faizal Tahir. Kemudian awak ceritalah apa pemikiran yang ada. Okey. Mungkin ada pemikiran tentang apa kecintaan terhadap tanah air contohnya. Jadi awak jelaskan di bahagian mana di bahagian lirik mana ada dilampirkan perasaan cinta terhadap tanah air itu. Jadi dilampirkan sekali. Di bahagian mana perenggan keberapa, rangkap keberapa. Okey. Itu tugasan ilmiah. Kemudian tugasan ketiga adalah e-majalah. Okey, e-majalah awak kena buat majalah tetapi dalam bentuk dalam bentuk elektronik lah, bukan majalah bercetak. Okey, itu dikatakan dengan e-majalah, elektronik. Okey, itu merupakan elektronik. Okey, dan selalunya pelajar akan buat dengan Canva lah, mudah sikit. Canva awak tahu kan? Okey, majalah awak pernah tengok majalah? Itulah kena ada muka hadapan, tinta editor, artikel utama, artikel sampingan, ruangan kreatif, rintis masa, ruangan iklan dan apa-apa sahaja ruangan yang sesuai dengan konsep majalah awak. Okey, nanti saya akan tentukan tema juga untuk majalah ni. Okey, nanti saya akan buat edaran yang barulah. Okey, ini kita nak brief sajalah. Okey, setakat ni faham?
Ada 3 tugasan, ada latihan dan juga ada kuis. Okey, setakat ni faham? Faham Okey, sis. ya. Saya nak tanya boleh? Okey, ya, tanya apa? Kalau ahli kumpulan tu, sepilih ke kita orang pilih sendiri? Untuk tugasan kedua pilih sendiri, tugasan ketiga yang saya tentukan. Okey? Okey. Tugasan ketiga saja yang saya tentukan. Okey? Yang tugasan kedua tu sendiri, tugasan pertama adalah individu. Okey? Baik, ada lagi soalan sebelum kita pergi makan tengah hari? Saha ada soalan tak? Saha? Tak ada lagi saya setakat ni. Stres tak masuk kelas ni? Oh, santai. Santai, okey. Okey. Okey, tak ada apa Sah soalan? Tak ada. Tak ada dah, okey baik. Akmal tak masuk juga ke? Akmal tak ada juga Okey, Irma ada soalan tak Irma? Tiada sir. Tiada sir, okey baik. Baik, kalau tak ada saya tamatkan kelas untuk hari ini. Baik, terima kasih semua. Kita akan jumpa lagi pada hari Isnin minggu hadapan. Hari Isnin Okey, ialah hari Isnin dan saya juga nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Berpuasa jangan lupa pula minggu depan kan kita puasa kan? Sekarang buat-buat lupa pula. Okey, tak ada full mantap ketua setuju cakap apa-apa boleh doktor. Okey baik. Terima kasih semua. Saya tamatkan kelas untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Terima kasih sir. Sama-sama. Terima kasih Terima sir. kasih sir. Sama-sama. Terima kasih sir.